Nurul. Hari ini kita akan masuk bab fungsi kuadratik, topik jenis-jenis punca fungsi kuadratik. Jom. Jenis-jenis punca fungsi kuadratik. Okey, apa perbezaan persamaan kuadratik dengan fungsi kuadratik? Okey, fungsi kuadratik kita ada fungsi di sini, tanda fungsi lepas tu sama dengan. Kalau persamaan kuadratik macam ni. Ada persamaan sama dengan kosong. Okey, tetapi disebabkan fungsi kuadratik ada tanda fungsi di sini. Lepas itu bentuk dia tetap sama, ax square tambah bx tambah c. Okey, tidak jauh beza juga dengan jenis-jenis fungsi persamaan kuadratik. Kita ada 3, 2 punca nyata dan berbeza, 2 punca nyata yang sama, tidak mempunyai punca nyata. Okey, rumus pun tetap sama, di mana kalau 2 punca nyata yang sama sama dengan kosong. Okey. Okey, lepas tu berbeza. Dia mesti lebih besar kosong. Tidak mempunyai punca nyata. Lebih kecil daripada kosong. Okey, lepas itu kan adik-adik, kita fokus kepada nilai A. Okey, kita fokus. Sekiranya nilai A kita positif, okey, nilai A positif. Okey, nilai A kita positif. Silap pula saya. Nilai A positif, nilai A negatif, okey. Saya nak tunjuk apakah perbezaan bentuk graf fungsi kuadratik ni. Kalau nilai A positif, kita punya graf senyum. Okey, senyum. Kalau negatif, masam. Inilah sebab kita terima benda yang positif, mesti kita senyum. Kita terima khabar yang negatif, mesti kita masam. Okey, lepas itu, selain daripada tafsiran kita panggil senyum dengan masam, kalau senyum ni kita panggil dia minimum. Kalau masam, kita panggil maksimum. Kenapa minimum? Sebab, okey, nanti kita akan belajar. Okey, paling bawah kita punya graf ni ada titik. Ini titik minimum sebab dia paling bawah. Ini titik maksimum sebab dia paling atas. Nanti ada satu topik, cikgu akan terangkan lebih lanjut berkaitan dengan graf. Okey, 2 punca nyata yang berbeza. Okey. Macam mana kita nak tahu bentuk grafnya? Kita andaikan semuanya positif. Sini positif Bila positif, kita punya graf senyumlah. Senyum, semuanya minimum. Senyum, semuanya minimum. Okey. Sekiranya lebih besar daripada kosong, iaitu 2 punca nyata yang berbeza, dia ada 2 nilai x. Maksudnya dia bersilang pada paksi x pada 2 titik. Okey. Lepas itu, okey, sebab bersilang pada paksi x 2 titik. Okey, sekiranya 2 punca nyata yang sama, okey, dia bersilang pada paksi x pada 1 titik. Bunyi burung. Okey, lepas itu sekiranya tidak mempunyai punca, bermaksud dia tidak bersilang langsung dengan paksi x. Okey. Okey, itu sahaja sedikit tentang jenis-jenis punca fungsi kuadratik. Punca-punca fungsi kuadratik, contoh 1A. Okey, daripada soalan, tentukan jenis punca bagi fungsi kuadratik yang diberi. Kita anggapkan fungsi sama dengan kosong. Kemudian langkahkan graf, okey, dan buat satu generalisasi tentang kedudukan graf itu pada paksi x. Okey, ini lengkap soalan ni memang penuh kita kena jawab. Okey, contohnya kita buat A dulu. Okey, di mana fungsi fx
Okey, pastikan dia tersusun X square, X and then baru pemalar. Jadi daripada sini kita boleh keluarkan apa nilai A kita, B kita, C kita. Macam biasa tau adik-adik. A kita 2, B 1, negatif 5. Okey, seterusnya kita nak tahu jenis punca dia apa. Okey, jadi kita guna formula jenis-jenis punca, iaitu B kuasa 2 tolak 4AC. Okey, masukkan nilai dengan berhati-hati. Tengok bila saya masukkan, saya buat bracket. Okey, kita kira dengan berhati-hati. Dekat sini kita akan dapat 41. Okey, 41 ini adalah nilai yang positif. Positif. Bila positif bermaksud lebih besar daripada kosong. Okey, kalau lebih besar daripada kosong, apa dia adik-adik? Okey, lebih besar daripada kosong. Jangan lupa, lebih besar daripada kosong adalah mempunyai dua punca nyata yang berbeza. Okey, lepas tu kita perlu buat satu generalisasi tentang kedudukan graf. Bermaksud kita buat graf, tengok A kita positif, okey. A kita positif iaitu lebih besar daripada kosong. Maksudnya A positif tau. Maksudnya graf kita minimum atau senyum. Senyum. Lepas tu dua punca nyata yang berbeza, maksudnya bersilang pada paksi X pada 2 titik. Okey, jadi kita berjaya tunjukkan dalam bentuk graf. Lepas tu kalau nak lebih cantik, kita tulislah bersilang pada paksi X 2 titik. Okey, itu contoh 1A. Contoh 1B masih dalam menentukan punca-punca fungsi kuadratik. Okey, ini B. Cikgu keluarkan persamaan. Kita nak tahu jenis puncanya, kita guna formula. Tapi sebelum tu cikgu lupa pula nak keluarkan apa A kita. A kita negatif 1. Okey, B kita 2, C negatif 1. Okey, masuk berhati-hati dalam formula. Di mana? Okey, di sini kita kira betul-betul. Kat sini kita akan dapat kosong. Okey, kosong sama dengan kosong. Kalau sama dengan kosong, okey, maksudnya kita punya graf, okey, kita punya graf masam ataupun maksimum. Sebab sorry kita tengok macam ni. Sorry tahu, saya tersilap. Okey, dekat sini kita tengok A kita sama dengan negatif 1, di mana A lebih kecil daripada kosong. Kalau A lebih kecil daripada kosong, bermaksud graf kita maksimum ataupun masam. Jadi disebabkan kita punya formula ni kita dapat sama dengan kosong, bermaksudnya kita punya jenis punca adalah punca nyata yang sama. Punca nyata yang sama. Punca nyata yang sama bermaksud dia bersilang pada satu titik di paksi X. Okey, bersilang ataupun menyentuh. Menyentuh paksi X, okey, pada satu titik. Okey, tada. Soalan-soalan yang berkaitan dengan punca-punca fungsi kuadratik. Okey, contoh 2A. Cari nilai-nilai M dengan keadaan paksi X ialah tangent kepada graf. Paksi X ialah tangent kepada graf fungsi kuadratik dan dia bagi persamaan fungsi kuadratik. Maksud tangent kepada graf tu adik-adik, okey, maksudnya adalah kita ada graf fungsi. Contoh cikgu buat
senyum ataupun minimum. Tangent kepada graf bermaksud dia menyentuh satu titik pada graf. Okey, pada paksi X. Satu titik. Okey, maksudnya kalau satu titik, apa formula kita? Okey, maksudnya punca nyata yang sama. Dua punca nyata yang sama, iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. Jadi kita punya projek sekarang, kita perlu cari nilai A, B dan C, masukkan dalam formula. Jadi kita tengok balik kita punya persamaan, dia dah tersusun A, X square, X dan pemalar. Okey, saya bawa keluar dulu. Okey, dekat sini. Okey, daripada sini, okey, saya boleh keluarkan apa itu nilai A, B dan C. A, B pula dan C. Okey, B ni kita boleh kembangkan tau. 4M tolak 8. Okey, setelah kita dapat keluarkan nilai-nilai A, B dan C, baru kita masukkan dalam formula jenis-jenis punca. Masukkan dengan berhati-hati. Okey, kalau di sini cikgu expand ni, kembangkan. Okey, yang ini cikgu darab dululah dalam ni. 2M darab M. Dia ada banyak-banyak cara Cikgu darab satu persatu. Yang ni cikgu darab sini dulu. Okey. Lepas tu kita ringkaskan ni. Okey, kita semakin hampir. Okey, ringkaskan tau. Okey, kalau nak ringkaskan, kalau nak selamat. Okey, kalau nak selamat, susun dulu ikut term. Okey, lepas tu baru kita ringkaskan dengan berhati-hati, kita akan dapat ini. Cikgu potong beberapa working step tau. Ni kita ringkaskan seringkas yang mungkin. Okey, daripada sini kita boleh buat factorize. Okey, ke faktor. Okey, di sini kita buat bracket yang adik-adik boleh masukkan dalam kalkulator tu. Okey. Kalau adik masukkan dalam kalkulator, adik akan dapat M sama dengan 1 atau M sama dengan 8. Kita masukkan semula dalam bracket. Okey, jadi kita selesailah dapat nilai-nilai M. Okey, contoh 2B untuk soalan-soalan yang berkaitan dengan punca-punca fungsi kuadratik. Cari julat nilai K jika graf fungsi kuadratik yang diberi tiada pintasan X. Okey, kalau tiada pintasan X bermaksud, okey, cikgu garis dulu, tiada pintasan. Kalau tiada pintasan bermaksud, okey, kita andaikan tengok sini A kita 2 maksudnya positif. Okey, bila positif graf kita senyum ataupun minimum. Tiada pintasan maksudnya tidak menyentuh pun pada X. Jenis-jenis puncanya adalah tiada punca nyata. Okey, kalau tiada punca nyata, apa formula dia? Okey, formula dia adalah B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Seperti biasa adik-adik, kita keluarkan fungsi.
Okey, dah tersusun X square, X, lepas tu baru pemalar. Tak ada pun perkali X kat dia kan. Okey, lepas ini kita berjayalah keluarkan apa A. Kita keluarkan dengan berhati-hati. Okey, lepas tu kita masukkan dalam formula. Okey, kita semakin hampir. Okey, siapa yang keliru kita buat satu-satu, jangan tergapah-gapah. Cikgu buat ni dulu. Okey, lepas tu okey, kita semakin hampir dekat sini. Jadi 25 tolak 24 kita dapat 1. Okey, semakin hampir. Cikgu bawa ke kanan. Okey, jadi sini positif 1 bawa pergi kanan akan jadi negatif 1. Sorry. Jadi kita dapat K lebih kecil daripada negatif 1/8. Okey, hati-hati tau. Kalau dia kata julat, ingat julat ni bermaksud jawapan kita mesti dalam bentuk lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Hati-hati ya. Okey, kalau tadi soalan dia kata cari nilai-nilai, maksudnya sama dengan. Kalau julat maksudnya ada tanda ketaksamaan. Okey, contoh yang terakhir, soalan-soalan yang berkaitan dengan punca-punca fungsi kuadratik. Cari julat nilai P jika graf fungsi kuadratik yang telah diberi mempunyai 2 pintasan X. 2 pintasan X bermaksud, ketemu tengok sini, A kita 1 di mana A lebih besar daripada kosong, iaitu positif. Jadi graf kita senyum. Dan 2 pintasan pada X, ambil kau, dia bersilang pada X untuk 2 titik. Okey, kalau begitu dia adalah 2 punca nyata berbeza. Apakah formula dia? Okey, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar daripada kosong. Okey, seterusnya jom adik-adik kita tukarkan fungsi itu, kita bawa keluar fungsi. Tengok tersusun X square, X baru pemalar. Di sini kita boleh keluarkan apa nilai A, B dan C. Biasakan ya adik-adik keluarkan nilai-nilai ni. Okey, lepas itu baru kita masukkan dalam formula. Okey, kita kembangkan berhati-hati. Cikgu buat satu persatu supaya adik lebih faham. Okey, seterusnya. Okey, tengok ini macam kuadratik. Okey, P square P negatif 12. Jadi cikgu buat bracket di atas, kita faktor. Okey, kita faktorkan nanti. Okey, kita andaikan adik masuk dalam EQN, kita andaikan dia kosong. Okey, cikgu buat kat sini lah. Sini. Kita andaikan dia kosong. Berarti kita masuk dalam bracket, nanti adik akan dapat P sama dengan negatif 2, 6. Okey, benda yang sama ni kita bawa kat sini. Okey, ingat tau, bila dia kata julat, jawapan mesti dalam ketaksamaan. Sebab tu kita tidak boleh menggunakan persamaan yang warna pink ni. Tak boleh, ini cuma sebagai panduan. Okey, seterusnya kita tengok graf kita, A kita 1 lebih besar kosong, maksudnya senyum. Senyum. Bersilang pada paksi X pada 2 titik.
Siapa lebih kecil? Negatif 2 lebih kecil kat sini. 6 di sebelah kanan. Okey, kalau adik-adik ingat, okey, lebih besar. Ni ya. Lebih besar, kita lorek atas. Atas bermaksud di sini. Okey, jadi nilai-nilai X kita berada di kawasan yang berlorek. Kalau ada dua lorekan, maksudnya dua jawapan. So, jawapan yang pertama, X berada di sebelah kiri negatif 2. Pandang kiri. Okey, jawapan yang kedua, X berada di sebelah kanan 6. Pandang 6. Jadi inilah jawapannya. X lebih kecil daripada negatif 2. X lebih besar daripada 6. Tada! Jadi adik boleh cuba kemahiran ini dengan berdasarkan dalam buku teks kita punya latihan. Buku teks matematik tambahan tingkatan 4. Tada! Jumpa lagi. Bye-bye.